Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara JDT versus Terengganu dalam final Piala Malaysia 2023, yang mana JDT menang 3-1 pada perlawanan ni. Dan kalau kita lihat untuk perlawanan ni, tiada satu gol pun dijaringkan melalui open play, bermaksud dari corak permainan secara terbuka. Bermaksud kedua-dua pasukan sangat efisien dalam bertahan. Kalau kita lihat pasukan Terengganu, mereka lebih kepada corak bertahan secara mid block dan juga lebih kepada zonal marking dalam formation 4-4-2, terutamanya ketika mereka bermain di first half tanpa memegang bola, dan mereka juga bermain dengan midfield ataupun winger mereka Hakim Hassan dan juga Sony Norde untuk lebih narrow di bahagian tengah lah, untuk memastikan yang mereka boleh zoning dan juga boleh untuk screen pergerakan daripada double pivot pasukan JDT dalam menggerakkan serangan. Dan hasilnya waktu first half memang kita nampak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pasukan JDT boleh dipatahkan dan juga boleh dihalang dengan baik oleh pertahanan Terengganu. Bahkan kalau kita lihat pasukan JDT pada perlawanan semalam tidaklah terlalu efisien dari segi open play, bahkan daripada segi kreativiti pun mereka agak terhad, sebab ruang-ruang kosong yang ada mereka tak boleh nak exploit akibat dari corak permainan pasukan Terengganu yang sangat kompak dan tidak memberi ruang, dan mereka memaksa untuk pasukan JDT bermain di bahagian out wide ataupun wide area. Dan walaupun JDT berjaya untuk penetrate di kawasan tengah, tetapi still lagi JDT seakan-akan buntu untuk masuk ke dalam kotak penalti, menyebabkan JDT hanya melakukan percubaan-percubaan dari luar kotak penalti untuk menguji goalkeeper pasukan Terengganu, iaitu Suhaimi Hussein. Baiklah, untuk perlawanan semalam sebenarnya saya tidak berapa sihat dan saya tak follow up waktu live lah. Saya tengok replay baru pagi tadi. Alhamdulillah dah makin okey. Dan untuk secara jujurnya dari pandangan fans pada perlawanan semalam, perkara yang paling saya nak highlightkan yang pertama adalah tentang padang lah, yang mana permukaan padang dan juga daripada segi view padang memang berada dalam keadaan yang sangat tidak baik. Bahkan kita boleh nampak rumput-rumput pun akan terkeluar dan sebagainya, yang mana memberikan orang kata apa, efek dan juga memberikan kesan yang buruk kepada corak permainan di antara kedua-dua pasukan untuk ditampilkan dengan baik lah. Dan mereka dengan keadaan padang, kondisi padang tersebut juga membolehkan untuk beberapa pemain mengalami kecederaan, antaranya Ubaidullah dan juga Koh Beng Ong. Kedua-dua player sebenarnya key player, Ubaidullah untuk skuad bawah 23 dan juga Koh Beng Ong untuk skuad senior. Jadi keadaan padang sedikit tidak memuaskan lah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah daripada segi referee. Untuk game ni boleh saya katakan referee ada beberapa kali membuatkan keputusan yang tidak tepat. Yang pertama sekali tentang keputusan Fernando Forestry yang dijatuhkan, yang mana boleh saya katakan itu kita boleh diletakkan dalam satu fasa yang mana kedudukan Forestry sebenarnya tidak masuk ke dalam di box, dan boleh dikatakan fall yang dilakukan ke atas Forestry tersebut adalah sangat-sangat soft untuk diberikan penalti, tetapi pengantin still bagi penalti, so benda tu boleh dipertikaikan lah. Dan yang kedua adalah keputusan referee ketika Terengganu mendapatkan penalti. Keputusan Terengganu mendapatkan penalti itu adalah clear fall, bermaksud memang wajib bagi Terengganu penalti, sebab di situ adalah dokso, memang denying obvious goal punya chance lah untuk pasukan Terengganu, yang mana Ivan Mahmud dijatuhkan oleh Jordi Amat. Tetapi apa yang saya kata ketidakpuasan hati ke atas referee adalah dari segi bagaimana referee tidak memberi direct penalti, dan dia boleh tunggu dulu baru dia ubah keputusan, dan dia tak bagi red card ke atas Jordi Amat, sebab based on the law ataupun dalam FIFA punya law, peraturan dia, pasukan ataupun pemain yang buat orang yang deny goal, clear goal chance di kawasan kotak penalti perlu diberikan kad merah sekiranya beliau melakukan holding, dia melakukan pulling, dia melakukan pushing dan sebagainya. Dan kalau dia tak melakukan ketiga-tiga tersebut dan dia cuba attempt untuk bermain dengan attempt to play the ball dan juga cuba untuk challenge the ball, maka boleh diberikan penalti
JDT, dan pemain yang seperti Jody Ahmad tersebut hanya perlu diberikan yellow card sahaja. Tetapi semalam obviously clearly memang Jody Ahmad memang push dan juga tolak orang kata Ivan Mahmud, dan dalam suasana tersebut juga goalkeeper is the last player. Memang clear chance untuk Ivan Mahmud score the goal, dan sepatutnya Jody Ahmad dapat kad merah lah based on the law ataupun undang-undang, tetapi tak diberikan lah. Tapi untuk penalti yang Arif Aiman tu obviously Syarul Nizam taker memang dalam kotak penalti, late taker memang patut penalti lah kan. Tapi bagaimana pengadil handle the game tu memang agak kurang memuaskan lah. Jadi itu dua perkara yang bukan berkenaan dengan game yang saya boleh ceritakan. Jadi kita masuk pula ke dalam perlawanan semalam. Jadi untuk perlawanan semalam, saya akan mulakan dengan pasukan JDT dahulu. Apakah kelebihan dan juga apakah kekurangan pasukan JDT pada perlawanan semalam? Kelebihan, kalau kita lihat untuk pasukan JDT pada perlawanan semalam, kelebihan mereka yang pertama adalah tentang bagaimana mereka melakukan counter press dan juga bagaimana mereka melakukan pressing sewaktu mereka kehilangan bola, dan mereka cuba untuk recover balik bola yang mereka hilang dengan sangat cepat. Jadi bermaksud di sini waktu JDT menyerang dan JDT kehilangan bola kepada pasukan Terengganu, dan pasukan Terengganu cuba untuk settle down dan cuba untuk counter attack, maka pemain-pemain JDT yang berada di hadapan mereka akan turun untuk membantu. Pemain yang banyak melakukan tugasan daripada segi track back dan juga daripada segi counter press yang berada di hadapan untuk turun bantu Afiq Fazaya dan juga barisan pertahanan dalam bertahan adalah Fernando Forestry di bahagian kiri pasukan JDT lah, yang mana kita boleh nampak yang Terengganu memang move forward ataupun move untuk menyerang adalah banyak menggunakan Hakim Hassan dan juga pergerakan daripada Azam Azmi yang buat overlap dan juga dibantu oleh Nurilo. Tetapi bila kawasan ataupun bola pasukan Terengganu cuba untuk masuk ke kawasan JDT lebih daripada garisan tengah, pemain JDT dah ada 2-3 orang yang attack the player yang pegang bola bagi pasukan TFC lah, dan dari situ JDT berjaya rampas balik. Jadi the counter attack ataupun the movement untuk pasukan Terengganu menyerang balik pasukan JDT agak terbatas daripada segi untuk mereka build up secara slow. So memang nampak tak efisien sangat lah corak permainan pasukan Terengganu waktu mereka nak counter attack, bukan secara direct tetapi lebih kepada secara build up. Memang senang dipatahkan oleh pasukan JDT yang bermain dengan baik daripada segi counter pressing dan juga untuk rampas balik bola dari kaki pasukan Terengganu. Itu yang pertama yang saya minat. Yang kedua, apa yang saya suka tentang pasukan JDT ni obviously adalah tentang Arif Aiman. Untuk game ni Arif Aiman sekali lagi beliau menunjukkan di usia 21 tahun beliau adalah pemain yang telah menjadi pemain yang bersejarah, yang berjaya untuk cipta sejarah apabila membantu JDT menang quadruple ataupun double quadruple lah, memecahkan rekod Kedah, yang mana Kedah sebelum ni menang double treble je tetapi JDT dah menang double quadruple, dan dalam masa yang sama mereka boleh menang double invisible quadruple dengan ada bantuan daripada Arif Aiman. So semalam kita boleh nampak bagaimana Ubaidullah diletakkan di bahagian kiri untuk menjaga dan juga memastikan pergerakan Arif Aiman agak terbatas. Tetapi apa kelebihan yang ada pada Arif Aiman? He is not normal players. Dia adalah player yang boleh dikatakan matang, dan dia punya decision di kawasan final third memang sangat bagus, dan dia berani untuk attack the space even dalam kawasan yang sangat kecil. Dia berani untuk beat pertahanan pasukan Terengganu dalam situasi 1v2 dan sebagainya. Dia nampak saja ruang kosong yang dia boleh masuk, dia akan masuk lah. So that is a good player tentang Arif Aiman. Dan semalam kalau kita lihat bagaimana dia exploit dan dia control the right play dia kawasan kanan pasukan JDT tu, memang obviously dia adalah seorang pemain yang sangat matang. Bagaimana dia distribute ball, bagaimana dia cut in, bagaimana dia cuba untuk masuk dan akhirnya dia berjaya dapatkan sepakan penalti, dan seterusnya dia menjaringkan orang kata apa, gol melalui sepakan penalti lah. Ini adalah malam yang dia takkan lupa lah bagi saya, sebab dia dah work hard dan dalam masa yang sama dia berjaya dapat penalti dan score the goal. Based on dia punya performance memang deserve lah untuk pasukan JDT menang. Yang
ketiga, kalau kita lihat daripada pasukan JDT, apa kelebihan yang mereka ada adalah yang ketiga daripada segi mereka punya penggunaan midfield. Kalau kita lihat JDT punya structure, mereka bermain dengan back 3 dan mereka meletakkan dua double pivot, iaitu Afiq Fazail dan juga Hong Wan. Cumanya di bahagian tengah untuk game ni, saya boleh bagi kredit sebenarnya more to Afiq Fazail. Afiq Fazail is a really good player. Dia berjaya untuk dictate the tempo di bahagian tengah dengan sangat baik. Dia tak bagi banyak pemain Terengganu untuk control the game, dan dia pun banyak untuk bantu build up daripada bahagian bawah, dan dalam masa yang sama he control the midfield punya kawasan sangat bagus lah. Bagaimana bila dia pegang bola, dia kena press dengan 3 player, 3 Terengganu dan sebagainya, dia boleh keluar daripada pressing tersebut dengan sangat bagus. So untuk game ni dia memang sangat tenang, dia sangat bagus untuk pergerakan di bahagian tengah lah. Dia memang sangat efektif. So Afiq Fazail one of the best player di bahagian tengah sekiranya kita nak cerita pada peluang semalam, jadi benda tu memberikan something yang bagus lah. Dan the last thing yang saya suka tentang JDT, the turning point is bila mana pasukan JDT bawa keluar Shane Lowry, bawa masuk Feroz Baharudin. So Feroz Baharudin semalam waktu interview, dia ada menyatakan yang dia ada mimpi untuk dia score the winning goal bagi pasukan JDT, dan malam ni dia berjaya untuk score, dan semalam dia berjaya untuk score. So dari situ kita nampak the mentality untuk pemain JDT is a different breed lah untuk another players ataupun pemain-pemain muda yang lain patut contohi dalam Liga Super. Mereka punya mental memang memang pushing dia self kepada limit untuk jadi the best player dan fight untuk dapatkan tempat kesebelasan utama. So dalam situasi semalam, dalam corner kick, bagaimana Feroz Baharudin dia boleh memenangi area the ball, dia boleh menangi area duel, dan juga boleh untuk challenge the ball dan juga attack the ball waktu corner kick. So that is a perfect example of how you attack dan you keluar daripada zonal dalam situasi set pieces, even you dikawal dalam one-on-one marking. Tetapi secara overall as a team, Terengganu masih lagi fokus untuk control the space lah. Jadi mostly guna zona marking lah dalam defending set pieces. Dia walaupun ada Feroz dikawal seorang 2 player, tetapi bagaimana dia keluar daripada zonal tu, daripada dia punya defending bertahan daripada Terengganu untuk attack the ball, dan dia menanduk masuk. Memang that is a good teknik, dan juga lompatan yang bagus, tandukan yang bagus, clear header, no challenge and clean, tak ada orang challenge langsung. So benda tu bagus lah untuk Feroz Baharudin, dan itu bukan pertama kali dia buat. Sebelum ni pun dia biasa buat. Contoh saya bagi yang paling saya ingat, dia skor lawan dengan Selangor, maafkan saya, dia lawan dengan Kedah, yang Kedah kena bantai 6-0 so waktu tu memang saya ingat, sebab benda tu saya tengok kat stadium depan mata saya, bagaimana he attack the ball, he attack the space, area duel, no one is challenging him, and so dia tanduk. So Feroz Baharudin, you are the future untuk defend yang bagus untuk ada dalam situasi set pieces ataupun corner kick dan free kick. You are the most important player lah. Dengan ketinggian yang ada, you can attack the ball. So benda tu bagus lah, dan menangi area duel. Itu untuk kebaikan. Jadi untuk attacking mostly memang Backson lah buat kerja, dan dia dapat peluang, dia shoot. Tapi saya puji lah Safar Mazlan sebab berjaya kunci Backson. Okey, kita masuk pada kekurangan. Kekurangan pasukan JDT pada perlawanan semalam, kalau kita nampak, obviously yang pertama, mereka bermain dalam situation back 3 dan mereka bermain dengan high line. Jadi bila bermain dengan high line, defensive line yang tinggi, mereka akan senang terekspos. Jadi bila senang terekspos, mereka akan terdedah kepada direct and counter attack dari pasukan Terengganu. So kita boleh tengok gol Terengganu melalui sepakan penalti tu, how pasukan Terengganu bermain dengan simple. Salah satu gerakan yang dilakukan oleh Syarul Nizam memang terkenal antara long ball, distribution ball yang bagus dari untuk pasukan Terengganu. So dia satu direct atau kepada Ivan Mahmud. Jody Ahmad untuk season ni, seriously I talk about Jody Ahmad punya mistake is a bit banyak bukan sikit, dia banyak buat mistake macam tu. So semalam dia kalah, dia tak dapat bola terjatuh belakang dia. Ivan Mahmud Ligan nasib baik dia tak kena red card, sepatutnya kena red card tu. So benda tu orang kata apa, defense line pasukan JDT mereka perlu lebih aware, mereka perlu lebih tajam apabila mereka nak bermain dengan high line sebegitu. Mereka perlu elakkan buat simple mistake macam tu. So that is number one punya kelemahan. Yang kedua, kalau
kita lihat di bahagian midfield, apabila mereka bermain dalam sistem double pivot, Afiq Fazail, Hong Wan, mereka akan letak dua juga di hadapan, iaitu Forestry dan juga Heberty, dan di hadapan sekali is a Backson lah. Tetapi in term of creativity, link up play, combination play dan juga creating chance, boleh dikatakan JDT agak bermasalah di kawasan zon 14. Bermaksud di sini, apabila mereka bertemu dengan pasukan seperti Terengganu yang bermain dengan middle block dan juga bermain lebih kepada zonal marking, maka mereka tak ada ruang yang banyak untuk mereka exploit, dan corak mereka menyerang tu tak terlalu kreatif. Jadi disebabkan itu kita boleh nampak yang JDT tak terlalu eager untuk menyerang di bahagian tengah. So itu adalah orang kata apa, the point yang mana menunjukkan mereka memang merasai sebenarnya kehilangan daripada Leandro Velasquez. Jadi bila Terengganu berjaya untuk buat zona marking, apa yang Terengganu buat adalah mereka push out wide. Jadi JDT terpaksa untuk bermain di bahagian winger sahaja. So bila JDT nak main bahagian winger, defend dah tunggu. So benda tu pun menunjukkan kelemahan JDT lah untuk kontrol dan juga lebih more to kreatif dan juga lebih kepada untuk create the game di bahagian tengah, disebabkan mereka kurang ada link up play, kreatif player yang boleh passing, yang boleh buat something yang dribbling dan sebagainya di kawasan tengah. Memang obviously nampak lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat untuk game ni, Cobbing Ong, Matt Davis pun agak terbatas mereka punya pergerakan di bahagian kanan dan kiri. Cobbing Ong walaupun dia naik tinggi tapi dia tak boleh nak buat something. Forestry cannot help match kepada pergerakan pada backsen. Heberty pun sama, mereka memang rely on Arif Aiman. Sebab tu saya rasa dekat ACL mereka senang dibaca, sebab bila mereka more to rely on Arif Aiman kepada attacking punya movement, maka senang untuk defend kawal Arif Aiman and not giving him much space ataupun ruang yang banyak, maka dia akan berada dalam kedudukan yang kurang. So benda tu JDT kena fix really bad untuk next season lah. Mungkin sebab tu lah jugalah mereka sasarkan dapat Jalil Ilyas lah. And so benda tu kita boleh nampak lah untuk JDT. Jadi secara kesimpulannya, 3 gol tapi tak ada open play, that is not JDT. And so JDT memang struggling serius. Itu adalah bukti JDT struggle lawan dengan pasukan seperti Terengganu yang banyak pemain muda, yang menunjukkan performa yang bagus, yang bermain secara terbuka. Itu adalah masalah yang JDT perlu come out dengan solution and dengan segera lah. Itu yang JDT perlu. Dan jadi kalau kita lihat untuk build-up pun, JDT banyak juga nak guna Hong Wan dengan Jody Ahmad untuk breaking the lines dengan long ball dan sebagainya, tapi that is not very effective. Bila nak buat lagi tak boleh lah. Jody Ahmad punya long ball bukannya tak bagus, tapi bila dia dah selalu terjadi, the team lawan opponent akan ada resipi untuk counter cara Jody Ahmad nak buat breaking the lines daripada bawah lah. So benda tu JDT kena improve a lot. Itu untuk JDT. Kita masuk untuk Terengganu. Terengganu obviously sebenarnya saya nak ucapkan tahniah, sebab mereka di bawah coach Tommy Slav, mereka perbaiki a bit things lah, walaupun tak banyak, tapi boleh dikatakan coach Tommy patut diberi kredit, sebab dengan skuad yang muda, dengan skuad yang bagus, dengan skuad yang kurang berpengalaman, tapi still go to the final Piala Malaysia, something yang bagus, yang mereka boleh untuk dibanggakan. So kalau kita lihat untuk structure pasukan Terengganu apabila berada dalam out of position, mereka lebih kepada 4-4-2 tau. Mereka lebih kepada 4-4-2. Bermaksud Engku Nur Syakir dan Ivan Mahmud akan lead the early pressing, dan 2 player yang akan memulakan pressing, dan di bahagian tengah akan ada 4 player, iaitu Habib Harun, dan juga akan ada Nurilo, ada dua midfield, dan Nur Hakim Hassan dan juga Sony Nordeh. Mereka akan lebih narrow, mereka akan lebih kepada bahagian tengah untuk lebih kepada zona marking, dan di belakang ada back 4, dan untuk fullback iaitu Azam Azmi dan juga Ubaidullah di kanan dan kiri, mereka akan lebih kepada wash up untuk taking care of pergerakan daripada winger pasukan JDT lah, iaitu Cobbing Ong di kiri, dan di kanan adalah Arif Aiman. So sebenarnya daripada segi defensive structure, pasukan Terengganu waktu first half really efektif. Mereka berjaya push untuk JDT tak control the game di kawasan midfield, dan mereka berjaya push untuk JDT bermain di bahagian out wide
ataupun wide area di bahagian winger. And so benda tu bagus sebab mereka tahu mereka tak boleh bagi something yang banyak kepada JDT untuk control the game dan attack the game di kawasan central, more to central. So benda tu agak efektif lah. Jadi itu yang saya suka. Kalau tengok lebih kepada zonal dan juga corak permainan pasukan JDT pasukan Terengganu sewaktu bertahan ni, saya teringat kepada satu tim La Liga iaitu Atletico Madrid di bawah Diego Simeone. Mereka bermain macam ni, cumanya mereka tak bermain lebih kepada middle block, mereka lebih kepada low block and defend agak deep ke bawah macam Terengganu. Mereka lebih kepada middle block dan mereka lebih kepada control game di kawasan untuk control area di kawasan tengah. So mereka tak terlalu deep, so senang untuk defend recovery. Kalau ada long ball ke apa buat, mereka boleh untuk patahkan dengan agak mudah sebab mereka agak compact. So defensive structure mereka compact dan tak ada ruang yang banyak lah untuk pasukan JDT exploit. Itu memang saya puji lah untuk pasukan Terengganu. Yang kedua, pasukan Terengganu punya attacking style, mereka lebih kepada direct encounter dan mereka juga ada build up daripada bahagian bawah, obviously lah. Dan kalau kita lihat di bahagian kanan, Nur Hakim Hassan dan juga Azam Azmi untuk game ni, mereka ada combination play yang bagus. Bahkan kemasukan Nik Syarif Asifi dalam 15 ke 20 minit pasukan Terengganu, ada gerakan dilakukan bersama dengan Azam Azmi buat overlap dan sebagainya. Jadi ada dia buat satu percubaan yang hampir melemaskan Shihan, tetapi fans menyatakan yang Azam Azmi berada di tahap yang tak sebenarnya. Kena faham, Azam Azmi baru lega daripada injury dan dia pun tak ada dalam match fitness yang agak solid lagi. Jadi performance wise je bagi saya not bad, cumanya dia belum cukup fit lah untuk bermain dalam game high intensity. Tapi dengan corak permainan semalam dia buat, there is something yang bagus, and so benda tu bagus. Tetapi kalau kita lihat, apabila pasukan Terengganu menyerang, mereka terlalu rely on physically yang ada pada Ivan Mahmud. Sebab Ivan Mahmud dia ada ketinggian, dia boleh hold up game sebagainya. Cumanya kekurangan pasukan Terengganu adalah mostly more to into the central area, number 10 di kawasan zon 14, Engku Nur Syakir dan juga Nur Hakim Hassan. Kalau kita lihat, apabila mereka dalam fasa build up, antara kelemahan pasukan Terengganu adalah mereka tak boleh bermain dalam small space, dalam ruang yang kecil. Sebab bila mereka cuba untuk bermain dalam ruang yang kecil dan pemain-pemain Terengganu cuba untuk pegang bola lebih lama, maka kita boleh nampak yang pemain JDT akan cepat untuk press dan juga akan cepat untuk mengambil bola daripada pasukan Terengganu kembali. So mereka ada kelemahan dekat situ. Jadi benda tu yang mengganggu letak di kawasan final third dan terutamanya di kawasan zon 14 lah. Jadi Engku Nur Syakir, he needs to step up untuk jadi player yang ada fizikal bagus, ball control bagus dan juga lebih kepada untuk link up dengan Ivan Mahmud. Sebab Ivan Mahmud something yang boleh dah hold up, boleh buka game dan juga ada fizikal yang bagus, tapi tak diguna pakai dengan sebaiknya dan tak dapat support yang banyak. So benda tu memang pasukan Terengganu kena orang tahu, kena jaga-jaga lah. Tapi daripada segi overall untuk bertahan semua tak ada masalah, dan saya rasa pasukan Terengganu in the meantime, dalam masa setahun ke 2 tahun, saya rasa the player akan dapat pengalaman yang banyak. Mereka ada player muda yang sangat bagus, macam dalam video-video sebelum ni saya cakap, Terengganu ada player yang bagus dari Terengganu 2. Mereka ada semalam Syaiful Hakim dan sebagainya. Cumanya saya a bit disappointed bila mereka tak bawa masuk Syahmi Zamri, yang mana mereka bawa masuk Arisak Kraison. Saya rasa kalau bawa masuk Syahmi Zamri, he can be a game changer untuk pasukan Terengganu. Sebab dia season ni memang sangat bagus lah. Tapi dia tak bawa masuk Syahmi Zamri, sayang, beribu kali sayang. Tapi untuk defense, Safwan Mazlan, Syarul Nizam, Azam Azmi, Ubaidullah, mereka memang solid lah. Safwan Mazlan berjaya kunci backsound. Bukan senang nak kunci backsound tak ada goal daripada open play. You think that is a easy thing to do? No, that is not an easy thing to do. And so benda tu bagus, dia jaga kontrol. Kalau ada statistik lagi sedap lah nak semak pasal Safwan Mazlan punya blocking shot ada 1 lah tak silap saya, and dia punya attempt passing dan sebagainya. So benda tu bagus bersama dengan Syarul Nizam, dan saya rasa mereka dah deserve. Macam Syarul Nizam tu mungkin deserve peluang untuk main kat national team. Untuk Suhaimi Husin pun dia tak banyak dicuba, tetapi dia ada beberapa save yang penting. So dia menyelamatkan juga gawang pasukan Terengganu untuk tidak dibolosi lebih pada 3, 2 penalti, 1 corner kick. That is not something bad lah untuk pasukan Terengganu kan. So benda tu bagus lah. Itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.